Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini bertemu lagi kita dalam ruangan bacaan kitab Irsyad Al-Fatwa. Soalan yang pertama, apa hukum wanita menjadi imam kepada lelaki? Jawapannya, masalah ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Yang pertama, diharuskan perempuan menjadi imam bagi lelaki. Ia dipelopori oleh Imam Al-Muzani dan Abu Sur, begitu juga yang dinyatakan oleh Imam Al-Tabari pada solat tarawih. Dalil yang menjadi sandaran mereka ialah berdasarkan hadis Ummu Waraqah yang bermaksud bahawasanya Nabi SAW telah mengarahkannya mengimami ahli rumahnya. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam. Yang kedua, tidak harus. Bahkan batal sembahyang makmum lelaki yang berimamkan perempuan. Inilah pendapat majoriti ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dengan pengikut mazhab masing-masing yang dikenali sebagai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Termasuk juga pendapat ahli zahir atau mazhab Zahiriyah. Dalil yang menyokong pendapat ini ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang bermaksud kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Seterusnya, Syekh Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani berkata, urusan golongan lelaki ialah bertanggungjawab ke atas wanita-wanita sebagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat sama ada dengan arahan atau larangan dan seumpamanya. Seterusnya, beliau berkata, dan sesungguhnya terdapat hadis yang menunjukkan bahawa kaum wanita bersifat kurang akal dan agama, berlainan pula dengan lelaki. Justru hanya golongan lelaki dikhususkan untuk dilantik dalam kerasulan dan juga kenabian mengikut pendapat yang lebih masyhur. Begitu juga dalam pemerintahan besar atau kecil, mendirikan segala syiar-syiar agama seperti azan, iqamah, khutbah, solat Jumaat dan bertakbir pada hari tasyrik di sisi imam kita, iaitu Hanafi, dalam Ruh Al-Ma'ani. Seterusnya, Al-Sabuni dalam Safwah Al-Tafasir menukilkan kenyataan Abu Al-Su'ud tentang kelebihan lelaki, katanya, dan kelebihan bagi lelaki kerana kesempurnaan akalnya, baik urusan tadbirnya, tajam dan dalam pandangannya serta tambahan kekuatan. Dan yang demikian itu dikhususkan dengan kenabian, pemerintahan, perwalian, syahadah, penyaksian, jihad dan lain-lain. Kemudian didatangkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang bermaksud tidak beroleh kemenangan mana-mana kaum yang melantik perempuan sebagai pemimpin untuk urusan mereka, iaitu riwayat Al-Bukhari. Jadinya, jika urusan yang berkaitan dengan kenegaraan tidak dibolehkan perempuan menjadi ketua seperti raja dan presiden. Begitu juga tidak dibolehkan dalam urusan solat kerana urusan solat ni dia memimpin menuju ke akhirat. Jadinya melalui hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang bermaksud janganlah seorang perempuan mengimami seorang lelaki, iaitu riwayat Ibnu Majah.
secara jelas dan terang menunjukkan seorang imam mestilah lelaki dan tidak harus bagi perempuan menjadi imam kepada lelaki. Inilah pendapat Al-Mawardi sebagaimana yang dinukilkan oleh Khatib Al-Syarbini di dalam Mughni Al-Muhtaj, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik saf lelaki ialah saf yang pertama dan seburuk-buruknya pula ialah yang terakhir. Sebaik-baik saf perempuan ialah yang terakhir dan seburuk-buruknya ialah yang pertama. Riwayat Muslim. Jadinya jelaslah bahawa hadis ini menunjukkan bahawa kedudukan saf perempuan mestilah di belakang saf lelaki. Justru secara logiknya tidak mungkin perempuan menjadi imam kepada lelaki. Penulis berpendapat bahawa pendapat yang kedua adalah lebih kuat, iaitu tidak harus perempuan menjadi imam kepada lelaki. Jelaslah dekat sini bahawa dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, iaitu ayat yang ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, iaitu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Soalan kedua, apa hikmah mandi junub? Jawapannya, Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam Fatawa Mu'assirah mengatakan bahawa mandi selepas berjunub adalah suatu kewajipan dalam Islam yang sabit dengan kitab, sunnah dan ijma'. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah, iaitu ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu, iaitu yang bermaksud jika kamu berada dalam keadaan junub maka bersihkanlah diri kamu, iaitu dengan mandi. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Terdapat banyak hadis yang disepakati dalam hal ini. Semua mazhab muktabar, dia telah bersepakat bahawa mandi itu satu kewajipan selepas bersetubuh atau keluar mani. Hukum ini telah sedia diketahui, orang yang mengingkarinya dianggap terkeluar daripada kumpulan muslimin. Dia juga tidak berhak terhadap nama Islam, kecuali jika dia saudara baru dalam Islam atau berada di kawasan yang jauh dari pusat ilmu pengetahuan. Mengenai hikmah membersihkan seluruh badan dengan air disebabkan kotor sebahagian kecil badan, kami menjawab dengan membawa contoh-contoh berikut. Jadinya telah menjawab soalan ini dengan membawa contoh, iaitu seorang doktor menerangkan kepada seorang pesakit tentang ubat-ubat yang perlu dimakan, seperti 1 sudu sebelum makan atau 2 sudu selepas makan, atau ubat-ubat biji, iaitu ubat yang pil tu, dalam bilangan yang tertentu dalam masa yang telah ditetapkan. Adakah pesakit itu akan bertanya kepada doktor itu,
Kenapa ubat ini diambil selepas makan dan yang ini sebelum makan? Kenapa ubat yang besar ini perlu dimakan 3 biji dan yang kecil ini sebiji sahaja? Adakah cukup pengetahuan doktor tersebut untuk menerangkan kepadanya hikmat-hikmat tersebut secara terperinci dan membuatkannya faham akan rahsia-rahsia pembentukan ubat dan isinya untuk menyembuhkan penyakit? Inilah kami katakan kepada orang yang ingin mengetahui rahsia ibadat secara terperinci, yang antaranya termasuklah kebersihan dan mandi. Ibadat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah ubat bagi hati manusia yang dapat menyembuhkannya daripada penyakit lupa, tertipu dan lalai terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahsia penyusunan ubat-ubat rohani itu sendiri. Kadang-kala dia mendedahkannya kepada kita dan kita dapat mengetahuinya. Jadinya setiap orang Islam yang beriman tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak menerangkan sesuatu kepada kita kecuali apa yang memberi kebaikan dan keelokan kepada kita sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-220. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi. Yang bermaksud Allah mengetahui orang yang membuat kerosakan daripada orang yang membuat kebaikan. Seterusnya firman-Nya lagi dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang bermaksud, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahsiakan, dan Dia Maha Halus lagi Maha mengetahui. Berapa banyak perkara-perkara ibadat yang kita lakukan tidak kita ketahui akan rahsianya. Kemudian masa pun berlalu dan terbukalah rahsia, hikmat serta manfaat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Hakikat ibadat adalah mematuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur terhadap nikmat-Nya, sama ada manusia mengetahui setiap hikmat ataupun tidak. Hamba tetap hamba dan Tuhan tetap Tuhan. Tuhan berhak untuk menyuruh dan menegah, manakala hamba pula wajib mendengar dan patuh. Sekiranya manusia tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa yang diterima oleh akalnya sahaja, nescaya ketika itu dia hanya taat kepada akalnya dan bukan kepada Tuhannya. Dia sahajalah yang dapat memilih untuk dirinya. Seterusnya, kepada mereka yang sedar dan memerhatikan persoalan ini dengan teliti, mandi selepas bersetubuh pasti mempunyai hikmatnya. Apa yang menakjubkan saya ialah apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim sebagai jawapan kepada orang yang merasa pelik kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membezakan di antara air mani dan air kencing, di mana wajib mandi jika keluar air mani, manakala tidak wajib mandi kerana kencing. Kata beliau, inilah keindahan syariat yang paling besar dan mengandungi banyak rahmat, hikmat dan kebaikan, kerana air mani keluar daripada pergerakan tubuh badan dan lebih memberi kesan impak kepada seluruh tubuh badan berbanding dengan kesan keluarnya air kencing. Di samping itu, mandi dengan sebab keluarnya air mani adalah sesuatu yang amat berfaedah kepada badan, hati dan roh. Mandian dapat menyegarkan serta menguatkan kembali tubuh badan, dan mandian itu juga dapat menggantikan iaitu air mani yang keluar dari badan.
Perkara ini dapat diketahui melalui perasaan. Berjunuk membuat seseorang itu segan dan malas. Mandi dapat memperbaharui kecergasan. Oleh kerana itu, berkenaan mandi junub ini, Abu Dzar berkata, ia seolah-olah aku telah mencampakkan, iaitu beban. Sebagai kesimpulan, perkara ini dapat diketahui oleh setiap orang yang mempunyai perasaan yang sihat dan pandangan yang betul. Para doktor juga telah menerangkan bahawa mandi selepas bersetubuh dapat mengembalikan kekuatan badan dan menggantikan apa yang telah dibuang. Ia adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk badan dan roh. Mengabaikan suruhan mandi akan memberi kesan buruk kepada kita. Memadailah dengan melihat kesannya kepada badan dan akal. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan juga mandi kerana keluar air kencing, nescaya itu akan menimbulkan kesulitan dan kerumitan kepada umat dan ia seolah-olah menyekat hikmat, rahmat dan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Adapun kesukaran untuk mandi selepas bersetubuh tidak menjadi masalah besar kerana persetubuhan tidaklah seperti kerapnya kencing. Kesukaran sebegini seolah-olah boleh menjadi kawalan terhadap manusia supaya tidak melampau dalam perhubungan seks, lagipun bahayanya memang tidak dapat dinafikan lagi. Sebagai orang Islam, tidak hidup semata-mata untuk melayan syahwat dan nafsunya, tetapi kerana risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam setiap apa yang dilakukan pasti ada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam persetubuhan, pasangan suami isteri telah menunaikan hak dirinya dan hak pasangannya, iaitu dengan menunaikan nafkah batin. Yang tinggal ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan ia akan tertunai dengan mandi junub. Seterusnya, sebahagian daripada hikmahnya juga ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan kebersihan manusia dengan sebab-sebab semula jadi. Contohnya, keluar sesuatu daripada dua jalan iaitu kubul dan dubur menjadi sebab untuk berwuduk. Dan begitu juga bersetubuh menjadi sebab untuk mandi. Tujuannya ialah supaya sebab-sebab ini dapat memandu manusia jika dia melambat-lambatkan atau malas ke arah kebersihan anggota badan atau tubuh. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, Allah tidak mahu menyusahkan kamu, tetapi hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Penulis menukilkan daripada yang menyatakan bahawa mandi boleh menjadikan tubuh badan cergas dan aktif, hilang rasa lesu dan malas terutamanya selepas berlaku jima'. Wallahu a'lam.